Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5 Disember 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. UMNO dan Barisan Nasional menghormati keputusan pilihan raya kecil PRK Kerusi Parlimen Kemaman dengan iltizam untuk terus menimba pengajaran daripada keputusan tersebut. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, keputusan pilihan raya tersebut memberi isyarat jelas tentang beberapa perkara dan trend di mana UMNO belum berjaya untuk mengembalikan semula kepercayaan orang Melayu terhadap parti itu. Menurut beliau, keputusan tersebut turut menyedarkan bahawa UMNO mesti mempunyai data daya tahan yang kental atau resilience untuk terus berada dalam perjuangan politik yang semakin dinamik. Katanya Kemaman ada indikasi jelas bahawa mengembalikan kepercayaan bangsa Melayu ke pangkuan UMNO adalah perjalanan yang jauh, tidak linear dan memakan masa yang panjang. Mengulas lanjut, beliau turut melihat bahawa parti ini terus dijauhi oleh golongan muda dan sesuatu perlu dilakukan dengan segera bagi menarik sokongan mereka. Jelasnya, UMNO nampaknya masih belum berjaya resonate dengan generasi muda sehingga penolakan golongan tersebut terhadap UMNO sudah semakin konsisten. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menolak pelbagai spekulasi bahawa beliau mengidap kanser dan akan meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Beliau yang ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran transformasi politik 2023-2030 di sini berkata, beliau telah menjalani pembedahan prostat baru-baru ini dan telah kembali sihat semula. Ketika diminta mengulas spekulasi beliau mengidap kanser dan akan meletakkan jawatan, beliau mengesahkan tidak akan melakukan perkara tersebut dan mengakui baru saja menjalani pembedahan prostat. Sebelum ini, media melaporkan kabar angin yang mengatakan Ahmad Zahid akan melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO berbekas naib Presiden UMNO Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein kerana masalah kesihatan. Ahmad Zahid telah kembali bertugas pada Jumaat lalu 1 Disember serta menghadiri mesyuarat mingguan kabinet yang dipengurusi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas tempoh berehat setelah menjalani pembedahan baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai Datuk Amizar Abu Adam mengangkat sumpah jawatan pada mesyuarat ketiga penggal kedua Presiden Dewan Undangan Negeri Dun Pahang ke-15 di Wisma Seri Pahang di sini semalam. Amizar yang berasal dari Ferda Cemomoy yang terletak dalam Dun Pelangai mengangkat sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Muhammad Syakir Syamsuddin. Pada pilihan raya kecil Dun Pelangai yang diadakan pada 7 Oktober lalu, Amizar yang mewakili Barisan Nasional menang dengan majoriti 2,949 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim Samad yang mendapat 4,037 undi, manakala calon bebas Haslimi D.M. Zuhasni hilang deposit selepas hanya memperoleh 47 undi. PRK Dun Pelangai diadakan susulan kekosongan luar jangka selepas penyandangnya Datuk Seri Johari Harun juga daripada Barisan Nasional maut dalam insiden pesawat terhempas di Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lalu. Ahli-ahli UMNO perlu terus bersemangat dan memantapkan gerak kerja dengan mengukuhkan semangat kerja berpasukan dalam parti ini, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin. Katanya dalam menghadapi program cabaran hari ini, anggota parti daripada akar umbi bahagian hingga ke pusat memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan perjuangan UMNO terus bersemarak. Terdahulu beliau juga Ketua Wanita UMNO bahagian Papar mengadakan program team building bersama anggota bahagiannya pada Sabtu lalu. Katanya program tersebut yang bersifat team bonding diharap akan dapat mengukuhkan kembali semangat kerja berpasukan antara ahli jawatan kuasa, penyelaras dan juga jentera wanita UMNO serta dapat memberi impak sewajarnya kepada semua yang terlibat bagi memantapkan lagi kesatuan dalam kalangan ahli UMNO. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyifatkan antara pencapaian besar Kementerian dalam arena diplomatik negara sepanjang setahun Kerajaan Madani adalah berjaya meletakkan Malaysia kembali di landasan yang betul. Beliau berkata perkara itu jelas membantu Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang dihormati, khususnya apabila diundang dan diberikan ruang untuk menghadiri dua mesyuarat penting Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ujarnya beliau yang berada di kedua-dua mesyuarat itu mewakili negara bersama negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Kumpulan Arab dan negara-negara yang sehaluan di platform PBB telah menyeru agar dapat meningkatkan momentum dan memberi tekanan supaya hak rakyat Palestin dikembalikan.
Beliau berpendapat dalam tempoh setahun ini Kementerian Luar membuat anjakan penting dalam usaha meletakkan Malaysia kembali di pesawat antarabangsa disokong dengan beberapa visi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdahulu dalam program Bual Bicara itu, Zamri berkata perjuangan Malaysia menyokong pembentukan Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat bukan sesuatu yang bermusim, malah ia adalah perjuangan konsisten dan berterusan. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.